Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, jadi insya-Allah pada hari ini saya akan kongsikan tips utama tips penting bagi seorang researcher ataupun penyelidik. Tak kira lah di peringkat mana, sama ada anda buat berdegree, anda buat master ataupun anda buat PhD. Dan bagi saya memang tools yang akan saya tunjukkan selepas ni adalah merupakan tools yang sangat penting. Sebab apa? Okey, antara sebabnya adalah kalau kita tengok dalam kajian dalam Springer ni antara website yang menyediakan menyediakan artikel-artikel lah yang ada DOI tu dan sebagainya kan. Okey, antara yang saya nak highlight kan pada tuan-tuan adalah kenapa kebanyakan artikel di reject lah. Antara salah satu sebab yang paling utama yang kena reject adalah lack of up to date reference. Maknanya reference yang tuan-tuan pilih ataupun yang tuan-tuan ambil adalah terlalu lama lah. Okey, ikut pengalaman saya membuat PhD, pada asalnya saya macam tuan-tuan juga, mana tak tahu apa semua sebagainya, dan rupa-rupanya bila time Viva, okey, research panel saya tu komen 80% artikel adalah mesti yang 5 tahun yang terkini. Okey, begitu juga. Saya cuba cari fakta berasaskan saya carilah fakta-fakta berapa tahun yang sepatutnya, yang sewajarnya. Tapi yang kita selalu dengar adalah untuk PhD boleh 10 tahun. Untuk artikel jurnal contohnya sebaiknya adalah 5 tahun. Okey, tapi saya tak dapat fakta yang sebenar lah. Okey, walau bagaimanapun adalah lebih selamat, tak kira lah sama ada kita buat artikel jurnal ataupun kita buat PhD, kita dapatkan 5 tahun sebelum kita grad ataupun sebelum kita publish. Contoh saya grad tahun 2021, so kita ambil 5 tahun artikel yang 5 tahun yang sebelumnya. Maknanya paling lama artikel adalah 2017 macam tu kan. Okey, so 2016 ke bawah macam mana? 2016 ke bawah boleh, cuma 20% je. Kan? Dia okey, mungkin akan jadi masalah dan sebagainya. Okey, berlaku masalah kita tak jumpa artikel lah dan sebagainya lah. Okey, so insyaAllah hari ni saya akan kongsikan bagaimana nak bantulah tuan-tuan kan supaya dapat menyelesaikan masalah tersebut. Okey, so apa yang tuan-tuan perlukan untuk dapatkan artikel antara tools yang wajib lah, yang bagi saya sekarang ni setiap penyelidik wajib install ataupun ada software yang dinamakan Mendeley. Okey, mungkin ramai yang dah dengar lah. Okey, tetapi ada beberapa tips lah yang saya cuba kongsikan untuk lebih memudahkan pemahaman tuan-tuan lah dalam menyediakan kertas kerja ataupun tesis peringkat degree, master ataupun PhD tuan-tuan lah. Okey, yang pertama sekali apa yang tuan-tuan perlu buat adalah mestilah tuan-tuan download lah Mendeley. Okey, mudah je, dia percuma. Okey, download Mendeley. Okey, tuan-tuan boleh pergi ke sini, download dan install macam biasalah, tak perlu saya tunjukkan kan. Okey, kemudian apa yang tuan-tuan perlu buat adalah create account. Okey, create account secara online dulu, nanti baru kita pergi kat ni lah. Kita akan create account Mendeley, dia kerjasama dengan Elsevier. Okey, so saya buat akaun baru. Okey, so saya tunjukkan dekat sini lah. Okey,
Okey, kalau dia bagi fair tu okey lah. Okey, so saya register, mudah je cara register dia. Okey, tak ada masalah. Okey, saya save dan saya continue to Mendeley lah. Apa yang penting tuan-tuan kena ingat lah. Okey, so di sini adalah website Mendeley. Okey, seterusnya apa yang tuan-tuan perlu buat adalah bukalah Mendeley yang tuan-tuan dah download tadi, dah install. Okey, dan login. Okey, saya nak tunjuk yang tu dulu lah. Okey, kita login. Okey, bila tuan-tuan kali pertama lah untuk membuka akaun Mendeley ni. Okey, so tuan-tuan ada greeting, ada greeting dan juga anda boleh install di Microsoft Office, ya. Okey, nanti maknanya dekat Office tu nanti ada satu menu untuk Mendeley. Okey, boleh guna tak? Okey, so secara peribadinya ada orang guna, okey, tapi saya tak minat gunalah. Antara salah satu sebab saya tak minat guna tu sebab terdapat juga beberapa artikel yang saya ambil bukannya daripada Mendeley, yang saya ambil daripada website lain yang tak direkodkan secara baik lah oleh Mendeley. Kemudian nombor duanya, yalah sebabnya tu sebab saya guna artikel bahasa Melayu. Ada guna artikel bahasa Melayu, so dia akan jadi ada berlaku konflik antara Mendeley dengan dengan Words. Okey, tapi walau bagaimanapun, kalau tuan-tuan memang rasa rajin untuk menguruskan Mendeley artikel bahasa Melayu contohnya, kerana apa? Kerana nanti saya akan tunjuklah dekat bahagian ruangan detail ni dia ada maklumat yang kena penuhkan. Okey, kalau memang tuan-tuan rajin untuk uruskan, so boleh gunakan citation Mendeley ni lah. Beginilah paparan dalam Mendeley. Okey, ada order, title, year, publish dan edit lah. Okey, so Mendeley ni dia ada satu lagi kelebihan adalah untuk kita mendapatkan artikel lah. Walau bagaimanapun untuk dapatkan artikel ni dia adalah yang telah ada ataupun yang disediakan oleh Mendeley. Ada Mendeley search. Okey, kalau tuan-tuan cari ni di sinilah Mendeley search. Okey, ataupun macam saya sekarang ni akaun baru. So dekat secara online-nya Mendeley saya kosong lah, tak ada apa-apa. Okey, kosong, tak ada apa-apa lah. Begitu juga dengan file kat sini lah, so dia kosong sama. Okey, so ada dua kaedah untuk mencari lah. Satu, tuan-tuan boleh cari menggunakan laman web laman web Mendeley. Tapi tempat dia adalah Mendeley search. Mendeley search. So ni contohnya ada COVID dan sebagainya lah. Saya nak ambil isu yang terbaru sekarang ni, e-learning lah, PDPR contohnya, e-learning ataupun learn from school at home ke macam tu kan. Okay, so the search. Kat sini pun boleh dapat beberapa artikel. Okay, kalau tengok susunan yang disediakan dekat sini adalah 2020. Okay, ada masa dia tergabur lah macam tu. Tapi boleh gunakan dekat ruang sini last 5 year contohnya. So dia akan susun last 5 year 2020, tak adalah yang 2015 tadi. Okay, itu contoh lah. Okay, kemudian nak cari jurnal saja. Okay, boleh guna kawasan sini ataupun cari book ataupun conference ataupun nak cari order. Okay, gitulah maksud dia. Okay, kalau rasa malas nak buka kat web, okay, sebenarnya boleh juga buka dekat literature research, literature search. Okay, so contohnya cari tahun,
Contoh type tahun 2021 contohnya. Okey. Type e-learning. So mana-mana tajuk yang ada perkataan e-learning ataupun tak semestinya tajuk dalam artikel pun ada e-learning, so dia akan keluar lah. Okey, so yang saya nak cerita tadi, ni ruang yang saya cakap beritahu tadi. Berma antara kenapa saya tak pakai mendelay dekat Word. Okey, ni antara sebabnya, sebab di bahagian sini tuan-tuan perlu penuhkan. Okey, kalau ambil artikel bahasa Melayu, kadang-kadang tajuk tak ada, kadang-kadang nama penulis dia terabur, jurnal pun kita tak tahu datang pada mana kan, abstract kan. So kalau tuan-tuan nak gunakan reference daripada mendelay dalam Words, so maknanya tuan-tuan kena berhati-hati lah, kena rajin sikit lah untuk tengok semua ni, settingkan dengan baik-baik. Kemudian nanti bila tuan-tuan nak masukkan dekat ruang reference, so klik saja dekat button Word, dalam Word, button tu ada dalam Word untuk reference. So dia akan sortkan semua artikel yang kita dah cite dalam penulisan kita lah. Okey, apa yang saya lebih suka guna adalah saya akan gunakan dekat ruang search lah. Ruang search ni sebab kita boleh tapis satu, boleh ambil tapis jurnal ni, kemudian mungkin most recent contohnya kita ambil yang paling terkini 2022. Sekarang 2021 2022 pelik ni kan, paling terkini. Okey, 2021 okey, so dia susun semua 2021. So ni lah yang buatkan artikel kita ataupun pencarian kita lebih mudah lah. Artikel bahasa Melayu ada ke tak? Okey, kita try artikel bahasa Melayu. Okey, buku ada tak? Buku ada juga artikel bahasa Melayu 2021 ataupun PDPR apa bahasa Melayu ada tak? Ada PDPR. Okey, so kalau kita ambil yang dekat sini, maknanya artikel kita lebih bukan artikel, ruang details ni lebih lengkap lah. Okey, so sebab tu saya lebih rela guna yang dekat sini lah. Okey, ambil 5 years sebelum. Okey, contohnya saya ambil add to library. Okey, manual pembayaran bersih rumah. Okey, boleh ambil yang ni. Okey, kemudian mana lagi PDPR berapa sokong sama ni. Ni sinar harian pun ada dalam berita pun ada. Okey, kemudian tak mengetahui bahasa Melayu. Okey, jurnal pendidikan terbaru juga 2021. Kemudian apa lagi? Link PDPR pun okey, mungkin tak kaitan lah. So boleh berkaitan lah, cari yang berkaitan. Okey, add to library. Apa yang kita boleh tengok ada dekat dekat mendelay kita pergi all document. Okey, kita synchronize ni adalah synchronize daripada laman web tadi, dia akan masuk ke sini lah. Nampak? Mungkin ada tadi PDPR bahasa Tamil, manual, okey, PDPR, okey, dan sebagainya lah. Okey, so ada masalah. Okey, contoh macam yang artikel ni, contohnya Tina Malai ni, okey, cabaran PDPR bahasa Tamil di sekolah luar bandar. Bila kita tengok kat sini dia ada PDF. Okey, kalau kita klik, double klik kat dia, kita tak dapat artikel lah. Kita tak dapat artikel. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. So kalau kita tengok kat sini, kita kena klik dekat get full text. The world seems small
sit together. It's so beautiful, you and me. Okay. We meant Ah, to be Tuan-tuan kena download in the great PDF outdoors. secara sendiri ya. Ni problem bila artikel bahasa Melayu. Ni artikel bahasa Melayu. Okay. Okay, tengok ni di download. Okay. Nanti saya akan cerita macam mana cara nak uruskan download ni lah. Okay. Tetapi kalau seandainya contoh tadi e-learning, okay, saya ambil e-learning, artikel tu adalah artikel dalam bahasa Inggeris. From a distance you can Contohlah kan, contoh add to library. E-learning and COVID-19. Okay, e-learning management. Bagus ni, semua baru-baru. Okay, nak artikel yang macam ni lah, artikel yang terbaru dan terkini. Okay, barulah kita boleh study daripada artikel tersebut. Okay, dah pergi klik synchronize. Okay, dah keluar artikel baru. Okay, cumanya sama juga, dia tak ada apa nama? Tak ada PDF. PDF tak ada, bila tak ada PDF kita tak boleh nak baca apa-apa lah. Itu maksud dia. Jadi apa yang kita kena buat adalah kita kena download. Mesti download artikel lah. Okey, cuma kelebihan bila artikel yang ada dalam PDF ini, okey, dia ada DOI. DOI ni yang bernama rujukan lah, sama ada kita boleh download terus daripada laman web dia macam tadi, macam artikel ni. Artikel ni boleh download terus daripada Muallim Journal of Social Science and Humanities. Okey, ataupun tuan-tuan kena download melalui DOI. Okey, contoh DOI, kita tengok DOI yang tadi saya ambil tadi, free full text. Dia dekat website ni, website mpi.com. Okay, so ni pun tak ada masalah, dia bagi percuma. So boleh download lagi lah. Nampak? Boleh download. Tapi ada setengah artikel, yang tak bagi download. Contohnya artikel di Springler, kan? Artikel di Springler dia tak bagi download. Bukan tak bagi, cuma kena bayar. Okay, kita try tengok, check. Okay, jenis SageHub. SageHub pun sama. SageHub pun boleh. Kadang-kadang ni dia tak bagi download. Nak download kena bayar. Percaya kita try Introduction. Oh, ini artikel dia penuh. Artikel penuh, so tak ada masalah nak download. Sini pun dia percuma. Okay, sini pun boleh download percuma lah. Dah dapat. Okay. Adalah beberapa artikel yang memang tak boleh download. Memang nak download tu memang tuan-tuan kena bayar dulu baru dia bagi download lah. E-journal online ni pun rasanya boleh download. Ini Sami, okay, ada eject boleh download. So tuan-tuan download sini lah. Okay tuan-tuan, tadi kita dah pilih lah beberapa artikel melalui Mendeley. Okay, melalui Mendeley search. Okay, ataupun tuan-tuan boleh juga cari dekat sini lah kalau dekat literature search ni. Okay, so bila kita pergi balik semula ke Mendeley contohnya, okay, ke Mendeley ni kita pergi ke library ya. Dekat sini ada library. Okay, kita pergi ke library. Okay, so sekarang ni saya dah ada beberapa artikel lah yang dah ada dekat library saya. Okay, so bila saya pergi untuk mendownload lah, kalau pada laman apa orang kata, pada laman ni, laman apa nama, software Mendeley ni, kita tak boleh nak download ataupun export ni kan, tak ada, dia tak ada nak download. Okay, so
Apa yang kita perlu buat adalah kena pergi dekat laman web ni, contohnya ada PDF, kita get PDF. So dia dah ada kat sini lah. Okay, kita tengok. Okay, tajuk COVID-19 Emergency E-Learning Beyond. Okay, kita tengok kat sini tajuk COVID-19. Okay, ni sekarang tak ada kan. Klik balik pada synchronize. So nampak tak, secara automatik dia akan ada simbol download ni lah. Dia akan terus download secara automatik dekat bawah ni, 50% done. Okay, ni contoh satu artikel lain lah yang saya dah buat tadi. Maknanya dia sekarang ni nak yang apa yang saya nak tunjukkan, bahawa library di laman web Mendeley ni adalah synchronize dengan software kita lah. Maksudnya macam ni, kalau seandainya tuan-tuan menggunakan banyak PC, contohnya kat office pun buat research, balik rumah ada laptop, kadang-kadang tu guna juga dekat PC, mungkin ada PC kat rumah ataupun PC kat tempat lain lah, ataupun ada tiba-tiba kena travel, bawa laptop jabat contohnya kan. So tuan-tuan boleh install, login macam biasa, dan dia akan download Mendeley ni, dia akan dibawa ke mana-mana. So itulah keuntungan dia lah. Okay, itu daripada sudut yang ni lah. Cuma kita kena selalu klik synchronize saja. Okay, contoh lain kan, sekali lagi lah, get PDF. Get PDF, dia dah ada kat sini. Okay, deep learning impact, kemudian kita klik synchronize. Nampak? Yang ni pun dah ada. Hanya bawa account je, jangan lupa password saja sudah. Okay, itu je. Okay, itu satulah tips. Rasa tak susah pun sebenarnya untuk uruskan Mendeley lah. Okay, so apa yang kita nak buat menggunakan Mendeley? Sebenarnya bila Mendeley ni kita kaedah pembacaannya tu lebih mudah, lebih terurus lah berbanding kalau kita nak membaca satu-satu lah. Kadang-kadang tu macam ni, kalau katakan tuan-tuan dah banyak artikel, okay, contohnya kita nak cari apa maksud e-learning. Okay, e-learning. Okay, kat sini gua ada contohnya e-learning quick come. So maknanya kita boleh dapatkan perkataan kat sini. Apa maksud e-learning? Okay, e-learning is what. Contohnya artikel ni tulislah something pasal e-learning. Kemudian dekat artikel ni pula ada tulis pasal e-learning. So maknanya dia memudahkan pencarian kita mengenai satu-satu perkataan tu. Okey, yalah, sebab kadang-kadang kalau kita buat research ni, kita bukan nak cari satu perkataan je, banyak perkataan yang kita kena cari, banyak maksud yang kita kena cari. Itu namanya research kan. Banyak perkara yang kita kena faham. Kita faham dulu apa maksud dia, apa pendapat orang mengenai maksud sesuatu benda tu, kan. Itu adalah contoh dia. Kalau kita mencari masalah dalam e-learning, apa masalah e-learning, implement e-learning contohnya, kalau saya cari kat sini, okey, kebetulan buat jumpa lack of government support, lack of public awareness, high cost of e-learning, dan sebagainya lah. Okey, so dah ada orang dah cerita pasal apa masalah. Okey, kalau ni macam saya boleh buat artikel buat ni, kan? Saya dah jumpa masalah ni. Tahun okey juga, 2018 boleh ambil ni, 2018 boleh ambil, 2017 pun boleh ambil kan. Di 15 ni sikit-sikit boleh lah. Okey, so saya akan saya buat untuk penyataan masalah, saya ambil yang ni je. Saya boleh ambil yang ni untuk masalah e-learning. Orang dah hurai kan. Nanti tambah-tambah lagi artikel 2021 sebagainya. Okey. Okey, itu pernyataan masalah. Ataupun tuan-tuan nak cari daripada artikel yang tuan-tuan nak cari ni, mungkin nak cari perkataan lain pasal komputer, lag. Lag memang ada tadi.
Pasal apa nak cari masalah school, masalah SOOL, okay, e-learning kat sekolah je, kan adalah beberapa artikel. Tapi lebih lah, ni sikit je saya cari ni kan. Kalau tuan-tuan dah cari, mungkin satu hari carilah dalam ambil 1 jam. Kalau dalam 1 jam lah pakai Mendeley ni, ada beratus artikel boleh dapat kan. Ni cari dalam niche yang serupa, niche yang sama. Maksud saya tu, kalau kita guna kat sini dekat Mendeley search tadi, okay, maknanya selain pada e-learning, school at home, cari last fire, okay, jumpalah banyak artikel, banyak sangat kan. So sampai 200 page sampai 200 page. Apa lagi, itulah kerja dia. Yang pertama, step yang pertama adalah tuan-tuan mengumpul artikel, kan, kumpul dulu. Sebab tu kalau sama juga e-learning pun ada 200 page. Bukalah satu-satu, adakah, tapi kena bacalah sikit tajuk tu kan, tengok ada kena tak kena dengan niche yang kita nak buat, nak buat research ni kan. Okey, last 5 year, kita tengok last 5 year ada berapa, 200 juga. Okey, tengok last kali 2019. Last kali ke ni? Page 200. Maknanya last kali artikel 2016. Okey lah tu kan, ada 200 muka surat. Dalam satu muka surat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ada 2000 artikel. Alah, kacang je nak buat thesis sekarang kan. Itulah cerita dia. Rajin ke tak rajin je. Okey, maknanya okey, habis kat situ. Katakanlah tiba-tiba cari-cari artikel tak jumpa, tak ada. Macam ni tak ada PDF. Contohlah saya ambil DOI dia, saya buka kat web. Okay, ada dekat Explorer contohnya. Okay, contoh saya buka Explorer ni, ada PDF. Okay, ada PDF. So you do not have access to this PDF. Maknanya sebab apa? Kalau kita klik, dia kena purchase, kena beli ayat dia, ataupun kena subscribe. Kena beli tadi PDF, harga member RM14, $14, non-member $33. Wow, kan. Ataupun tuan-tuan memang dah membership sebagainya, boleh itulah. Okay, so kita tak nak bayar. Ada cara dia adalah tuan-tuan cari SCIHUB, Skyhub. Okay, cari je kat Google. Okay, so cari kat Google, biasanya tempat yang pertama lah. Kalau tak ada juga, kena cari kat bawah lah. Ataupun kadang-kadang Skyhub ni selalu kena hack. Sebab ni lah, dia bagi percuma kan. Okay, saya ambil tadi reference apa tadi, DOI ni tadi. Saya pergi kat sini, saya pun paste, Ctrl B, paste. Okay, so saya dah dapat. Tu saya dapatlah artikel ni tadi. So artikel ni kita akan simpan balik semula dalam Mendeley. Saya simpan balik semula dalam Mendeley. Dan kelebihan pula Skyhub ni, dia maklumat yang untuk bahagian details kat Mendeley lengkap. So boleh pakai terus lah ayat dia macam tu. Kita pergi kepada bab yang kedua, adalah cara nak simpan Mendeley. Okay.
Okey, yang pertama sekali, bagi kat tools, pergi kat option. Okey, pergi kat option. Sorry. Sebenarnya alamak. Okey, macam ni. Okey. So macam mana cara nak simpan artikel? Okey, cara nak simpan artikel so cara mudah, kalau kita akan buat satu folder lah. Satu folder baru. Okey. Contohnya, okey, kita buka pada dokumen contohnya. Okey. Tuan-tuan buat new folder. Okey. Saya nak namakan dia Mendeley Library. Okey, Mendeley Library. Okey, so semua dokumen yang kita download nanti kita akan masukkan dekat dalam Mendeley Library ni lah. Okey, so bila satu tips lagi. Ni tip mudah je. Okey, so saya suka simpankan dia dekat desktop. Ada kat desktop ni senang lah sikit kan. Kadang-kadang kita lupa mana simpan ni. So ada kat desktop. Satu lagi, pesanan penaja lah. Tolonglah, janganlah save merata. Janganlah save buat folder. Jangan buat folder dekat desktop. Inilah yang akan buat komputer makin lambat tu, sebab RAM banyak pergi ke folder tersebut kan. So langkah yang paling baik adalah kita simpan dekat dokumen, kemudian kita buat dia punya shortcut saja. Buat shortcut je dekat ni. Kadang-kadang malas cakap lah, kadang-kadang orang perempuan lah, rumah saya pun sama lah kan, penuh desktop ni, macam-macam dia simpannya kat sini, Wordnya, Excel yang semua ada kat sini lah. Sebenarnya desktop paling baik adalah ni lah. Kita letak shortcut je. Sebab shortcut ni berapa KB je. Berapa KB je size-nya. 1 KB je size kan. Berbanding kalau kita letak folder kan, berapa megabyte, sampai gig pun ada kan. So tolonglah. Okey. biar kita buat kerja efisien. Ya dia efisien. Okey. So kita pergi kat web tadi. Okey, pergi kat web tadi. Okey, apa lagi? Save as lah. Save as. Okey. Jangan pergi kat download. Pergi dekat senang nak jumpa dekat desktop. Klik je kat desktop, save. Okey, dia akan pergi sini save. Okey. Save. Dia akan download, terbit automatik pergi kat Mendeley Library. Okey, boleh faham? Okey, simple je kan? Okey, begitu juga kalau katakan tuan-tuan tadi, macam saya tadi dah ada download dekat dekat ni, dekat ruang download ni. Okey, saya ambil, saya cut, pergi kat desktop dia senang. Okey, paste kat sini. Okey. Okey, ni step pertama lah. Step pertama adalah buat folder Mendeley Library, ataupun kalau tak nak buat folder nama Mendeley Library pun takut lupa, tuan-tuan buat je nama folder tu folder wash folder. Nama wash folder lah. Okey, so seterusnya kita pergi sekali lagi dekat option tadi. Option, nanti buka kat sini, pergi kat wash folder. Okey, wash folder ni tadi kita simpan kat dokumen kan. Okey, ni Mendeley Library, ni folder dia. Okey, so apply dan klik OK. Tadi artikel siapa tadi ya? Lupa dah. 27.0. Dia tak ada tadi. Okey, ni mula ni. Ni tak ada. So dia bila kita paste kat situ, dia terus masuk. Dia secara automatik dia akan masuk dalam kita punya Mendeley dengan gunanya wash folder tadi ya. Okey. Okey, kita pergi option sekali lagi, wash folder, file organizer.
Ni kalau nak rename lah, organize tak. Jadi desktop. Okay, ni satu lagi yang tuan-tuan boleh adjust adalah organize my file. Nak adjust pun boleh, tak adjust pun boleh, tak apa, tak ada masalah sebenarnya. Tapi disebabkan kita nak bezakan antara yang download dengan yang tak download, okey, ni lah kat sini lah. So saya biasanya saya tak ubah yang ni. Okey, tu je. Okey, so satu masalah yang timbul, penyataan masalah dia lah. Penyataan masalah dia yang timbul adalah tiba-tiba satu hari tuan-tuan komputer hang, lembab dan sebagainya. Terpaksa apa cakap yang sebab ni tadi kan artikel ni contohnya kita nak download kena bayar kan. Okay, so sekarang ni kita tak nak bayar, tak mampu nak bayar. So kita dapat percuma. Apa nama, tiba-tiba komputer kita ada masalah. Okay. Komputer kita ada masalah. Masalah dia apa? Masalah dia tiba-tiba komputer kita ada masalah. Masalah tu sehingga kita terpaksa format lah. Bila format tu maknanya kita kena delete lah semua ni. Kan dah jadi kita kena cari balik semula, nak download balik semula kan. Kalau tuan-tuan tak bayar tak ada masalah, tapi kalau tuan-tuan bayar kan jadi masalah kan. Tambah duit lagi, dah lah komputer rosak kan, ataupun tuan-tuan nak tukar laptop pun sebenarnya dah tak jadi masalah sekarang ni. Okey, so apa yang tuan-tuan boleh guna adalah saya memang satunya tu kita cloud kan. Cloud ni awan, kita simpan je walaupun ada kat komputer, tapi secara automatik kita backup je di awan, di cloud. Okey, kan sekarang ni IR 4.0 kan, kena buat lah, kena amat lah benda tu. Kita cloud kan. So cloud ni ada banyak sebenarnya. Okey, ada OneDrive, ada Google Drive, ada apa lagi ya, macam-macam lah kan. Okey, kalau saya OneDrive ni antara satu kelebihan dia ada dekat komputer Microsoft secara automatik OneDrive. So tuan-tuan boleh simpan juga OneDrive ni. Register OneDrive dekat sini menggunakan sekarang ni bernama Live, bernama Microsoft punya account lah, Hotmail, Outlook dan sebagainya. Okey, tapi saya asingkan OneDrive ini untuk saya punya artikel thesis PhD tadi saya akan simpan dekat OneDrive. Tapi untuk mendelay ni saya tak nak serabut dekat OneDrive tu. Sebab apa, dia punya proses install dia lama kan, proses apa download dia akan jadi lambat lah kan tu. Tapi kalau nak pakai tak ada masalah, boleh juga OneDrive kan. Nak pakai OneDrive ke tak. Satu lagi saya kongsi lah, maknanya yelah banyak cloud sekarang ni, tak masalah pun. Okay, so jadi saya nak special kan file mendelay ni sebab dia kadang-kadang besar. Ya, bayangkan kalau 2000 artikel tu kan, berapa banyak space dia. So saya tak gunakan OneDrive tu untuk sibukkan dengan artikel-artikel mendelay ni. Antaranya kita boleh guna so yalah, saya suka free je kan. Kalau tuan nak bayar free je. Okay, senang je, free cloud storage. Type kat Google free cloud storage. So ada banyak lah, ada tuan-tuan boleh tengok, compare dan sebagainya lah.
Tetapi setakat ni yang saya biasa guna, yang saya gunalah. Tuan-tuan boleh test lah yang mana ada banyak lah. Dropbox, PCCloud, Google Drive, iCloud, iDrive, semua macam-macam ada lah. So yang biasa saya guna dan saya nak cadangkan adalah Dropbox. So Dropbox ni tuan-tuan boleh install dekat PC, install, kemudian kita boleh synchronise-kan dia. Okay, so nak tunjuk lah kan, dan tunjuk so macam mana cara dia. Macam biasalah tuan-tuan, kena register dulu. Alamak, Dropbox pun dah kena bayar. Dropbox pun kena bayar 2000 GB. Ni yang tak free. Okay. Okay, saya ambil dropbox.com. Kemudian kita pergi ke sign up. Saya nak senang, saya pakai Google je lah. Okay, dah sign up. Okay, I agree. Apa ni? Buat puzzle. Apa lah. Okay, so Dropbox ni saya ambil je Dropbox basic plan. Basic plan ni free ke? Okay, so boleh download Dropbox yang untuk dekat PC lah. So saya download installer dan saya buat ni install. Tunggulah sekejap. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me, we meant to be in the great outdoors, forever free.
Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me
Okey, dah siap install Dropbox. So klik next. Okey, so adalah Dropbox kat sini. Cumanya apa yang kita kena buat adalah kena login lah dulu. Login dulu dekat Dropbox. Email apa nama yang kita daftar tadi kan. Okey, make local file. Continue with basic. Jangan ambil semua. Ambil desktop ataupun desktop dokumen, folder. Mana ambil dia? Okey. Desktop. Okay. So antik je semua dulu. Okay, antik semua dulu. Klik now, continue Dropbox. Okay, pergi kat dokumen tadi kan kita buat mendelete library, klik kanan. Okay, send with transfer, ni ada, ataupun move to Dropbox pun boleh. Try send with transfer. Boleh lebih. Okay. So kita pergi dekat dokumen dan kita klik pada backup to Dropbox. Okey, kita pergi kat dokumen. Okey, tengok pada mendelete library dan kita move to Dropbox. So dia akan berada di Dropbox. Dropbox ni. Okey. So kita pergi balik semula ke option. Kita check balik watch folder. Okey, watch folder. Tadi kita kat sini kan. Okey, so tukarlah. Bukan kat situ lah. Kita ambil kat Dropbox dan pilih mendelete ni. Okey. Ni antik lah. Antikkan semua Okey, so ambil dekat Dropbox mendelete library. Apply. Dan okey. Okey, maksudnya apa? Maksudnya kalau kita buka balik Dropbox kita, buka balik Dropbox kita, untuk account ni ada di sini lah. Nampak? File ni ada kat sini, dah ada kat sini. Dah ada dekat cloud. Dah ada dekat awan. So bila kita pergi install Dropbox, kita pergi dekat komputer lain, just install je Dropbox balik semula, kan? Kalau komputer format ke apa semua, install Dropbox balik semula. Pergi ke mendelete, option, kan, option, watch folder, pilih balik semula Dropbox yang kita install. So saya memang macam itulah, maknanya untuk Dropbox ni memang saya khaskan untuk apa? Untuk artikel saja. Saya tak simpan benda lain lah. Untuk jurnal yang saya tulis, PTC saya simpan dekat drive, dekat OneDrive. OneDrive tu yang Microsoft punya, kan. Kalau saya nak backup semua, saya baru simpan dekat Google Drive, contohnya. Sekarang ni dah banyak cloud, so tak payahlah kita nak simpan dalam pen drive lah, kan. So guna cloud je. Jadi lagi mudah, lagi selamat, lagi lagi lah macam tu. Okay, so tu step yang pertama. Pertama untuk kita guna mendelete. Apa relate? Okay, kalau nak cerita kat sini, apa relate ni maknanya kalau seandainya kita ada terdownload 2 kali ke sebagainya, so ada masa tu kita klik je relate. Nanti so dia akan
susun balik semula lah kalau ada relate tu. Okey. Kemudian yang seterusnya yang perlu tuan-tuan tahu adalah add folder lah. Add folder. Okey. Add folder ni tujuannya apa? Okey, tujuannya biasanya lah kalau tuan-tuan tulis thesis, thesis kita akan ada paling kurang pun ada 5 bab kan? Ada 5 bab. So saya akan biasanya kalau artikel tu memang saya cari untuk bab 1. So saya akan simpan lah semua artikel yang saya baru cari tu, saya simpan lah dekat bab 1. Contoh dia mudah je, klik je add dekat sini. Sorry. Okey. Caranya mudah je. Okey. So caranya mudah je, maknanya kita akan sediakan group lah. Okey, secara mudah je kita klik new folder. Okey. So dekat sini akan ada folder lah. Folder. So type lah kat sini bab 1. Okey. Tu. Buatlah beberapa bab. So tujuannya apa? Tujuannya untuk mudah lah. Contohnya kalau katakan biasanya saya boleh lepas cari artikel. Okey, saya klik all, Ctrl A, saya tarik je semua artikel ni, saya tarik masuk dekat bab 1. Okey. Bab 2 kosong ni. Bab 1. Dokumen memang ada semualah kan. Tapi bila kalau banyak artikel nanti tuan-tuan akan nampak lah perbezaan dia tu. Gunanya macam mana? Gunanya kalau saya katakan tujuannya tu adalah untuk bab 1, so saya klik kat sini. Saya cuma cari kat sini lah. So cari dekat ruang search yang bahagian atas ni lah, artikel yang kita dah ada. Artikel yang dah ada kita boleh cari kat sini. So maknanya tak adalah terganggu dengan artikel bab 2. Artikel bab 2 biasanya literature review kan. Bab 3 sekarang kita dah masuk metodologi. Bab 4 sekarang mungkin kita dah masuk analisis. So dia tu ada perbezaan. Contohnya perbezaan apa kata, perbezaan maklumat. Contohnya macam kita bab 4. Bab 4 ni lebih pada analisis. So analisis kita nak tengok artikel orang lain, macam mana orang lain buat analisis kan. Kita bukannya nak copy, nak carikan maklumat data kat dia, tapi nak tengok je. So kita masuklah dekat dalam bab 4. So sini akan jadi satu tempat simpanan rujukan lah bagi kita lah. Okay, so dan yang paling penting sekali dia adalah synchronize. Synchronize tu maksud dia tu synchronize dekat Mendeley, dekat website Mendeley sendiri, dekat library Mendeley kita ni. Kalau tak ada kat library Mendeley ni, bila kita download menggunakan Sci-Hub, Sci-Hub. Okey, kita guna Sci-Hub, kemudian yang tu kita simpan dekat Dropbox. Okey, so itulah dulu saya ceritakan tuan-tuan mengenai tools penting untuk tuan-tuan buat penyelidikan. Okey, dan malu nak cakap sebenarnya, kalau bukan malu nak cakap, saya terpaksa cakap lah kan, sebab kalau tuan-tuan pergi kursus kat luar untuk belajar bahasa Mendeley ni saja pun dah 150 dia ambil cas kan. Okey, so saya pun ni open pada YouTube, tak cas pun, cuma kalau seandainya siapa yang nak menyumbang lah sedikit kata nak cari berkat manfaatnya tu, bolehlah ada link kat bawah tu, link Toyib Pay, so boleh tuan-tuan gunakan lah seandainya nak menyumbang dekat saya sedikit lah. Terima kasih. Maknanya tambah semangat lah saya untuk kongsi lagi. Ada banyak lagi sebenarnya kan, untuk kongsi lagi. Asalnya memang plan nak jual pun video-video macam ni, tapi yalah ada kekangan nak menguruskan laman web lagi dan sebagainya, so saya just publish sajalah di YouTube. Okey, so itu saja daripada saya. Jumpa lagi insyaAllah. Jangan lupa subscribe dan like. Okey, terima kasih.
Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita pergi kepada bab yang kedua adalah cara nak simpan mendelete. Okey. Yang pertama sekali, bagi kat tools, pergi kat option. So macam mana cara nak simpan artikel? Okey, cara nak simpan artikel so cara mudah, kita akan buat satu folder lah. Satu folder baru. Okey. Contohnya, okey, kita buka pada dokumen contohnya, okey. Tuan-tuan buat new folder. Okey. Saya nak namakan dia mendelete library. Okey, mendelete library. Okey, so semua dokumen yang kita download nanti kita akan masukkan dekat dalam mendelete library ni lah. Okey, so bila satu tips lagi. Ni tip mudah je. Okey, so saya suka simpankan dia dekat desktop. Ada kat desktop ni senang lah sikit kan. Kadang-kadang kita lupa simpan mana simpan ni. So ada kat desktop. Satu lagi pesanan penaja lah, tolonglah janganlah save merata. Janganlah save buat folder. Jangan buat folder dekat desktop. Inilah yang akan buat komputer makin lambat tu, sebab RAM banyak pergi ke folder tersebut kan. So langkah yang paling baik adalah kita simpan dekat dokumen, kemudian kita buat dia punya shortcut saja. Buat shortcut je dekat ni. Kadang-kadang malas cakap lah, kadang-kadang orang perempuan lah, rumah saya pun sama lah kan, penuh desktop ni, macam-macam dia simpannya kat sini, Wordnya, Excel yang semua ada kat sini lah. Sebenarnya desktop paling baik adalah ni lah, kita letak shortcut je. Sebab shortcut ni berapa KB je, berapa KB je saiznya, 1 KB je saiz kan, berbanding kalau kita letak folder kan, berapa megabyte, sampai gig pun ada kan. So tolonglah, okey, biar kita buat kerja efisien. Dia efisien. Okey. So kita pergi kat web tadi. Okey, pergi kat web tadi. Okey, apa lagi? Save as lah, save as. Okey. Jangan pergi kat download, pergi dekat, okey, senang nak jumpa dekat desktop. Klik je kat desktop, save. Okey, dia akan pergi sini, save. Okey. Save. Dia akan download, terbit automatik pergi kat mendelete library. Okey, boleh faham? Okey, simple je kan? Okey, begitu juga kalau katakan tuan-tuan tadi, macam saya tadi dah ada download dekat ruang download ni. Okey, saya ambil, saya cut, pergi kat desktop dia senang. Okey, paste kat sini. Okey. Okey, ni step pertama lah. Step pertama adalah buat folder mendelete library, ataupun kalau tak nak buat folder nama mendelete library pun takut lupa, tuan-tuan buat je nama folder tu folder wash folder. Nama wash folder lah. Okey, so seterusnya, okey, kita pergi sekali lagi dekat option tadi, option, nanti buka kat sini, pergi kat wash folder. Okey, wash folder ni tadi kita simpan kat dokumen kan. Okey, ni mendelete library, ni folder dia. Okey, so apply dan klik OK. Ni tak ada tadi. Okey, ni mula ni. Ni tak ada. So dia bila kita paste kat situ, dia terus masuk. Dia secara automatik dia akan masuk dalam kita mendelete dengan gunanya wash folder tadi lah. Okey. Okey, kita pergi option sekali lagi, wash folder, file organizer. Ni kalau nak rename lah, organize tau. Di desktop. Okey. Ni satu lagi yang tuan-tuan boleh adjust adalah
organize my file. Nak ajar pun boleh, tak ajar pun boleh, tak apa, tak ada masalah sebenarnya. Tapi disebabkan kita nak bezakan antara yang download dengan yang tak download, okey, ni lah kat sini lah. So saya biasanya saya tak ubah yang ni. Okey, tu je. Okey, so tiba-tiba komputer kita ada masalah. Masalah tu sehingga kita terpaksa format lah. Bila format tu maknanya kita kena delete lah semua ni. Kan dah jadi kita kena cari balik semula, nak download balik semula kan. Kalau tuan-tuan tak bayar tak ada masalah, tapi kalau tuan-tuan bayar kan jadi masalah kan. Tambah duit lagi, adalah komputer rosak kan, ataupun tuan-tuan nak tukar laptop pun sebenarnya dah tak jadi masalah sekarang ni. Okey, so apa yang tuan-tuan boleh guna adalah saya memang satunya tu kita cloud kan. Cloud ni awan, kita simpan dia walaupun ada kat komputer, tapi secara automatik kita backup dia di awan, di cloud. Okey, kan sekarang ni IR 4.0 kan, kena buat lah, kena amat lah benda tu. Kita cloud kan. So cloud ni ada banyak sebenarnya. Okey, ada OneDrive, ada Google Drive, ada apa lagi ya, macam-macam lah kan. Okey, kalau saya OneDrive ni antara satu kelebihan dia ada dekat komputer Microsoft secara automatik OneDrive. So tuan-tuan boleh simpan juga OneDrive ni. Register OneDrive dekat sini menggunakan sekarang ni bernama Live, bernama Microsoft punya account lah, Hotmail, Outlook dan sebagainya. Okey, tapi saya asingkan OneDrive ni untuk saya punya artikel thesis PhD tadi saya akan simpan dekat OneDrive. Tapi untuk mendelay ni saya tak nak serabut dekat OneDrive tu, sebab apa, dia punya proses apa download dia akan jadi lambat lah kan tu. Tapi kalau nak pakai tak ada masalah, boleh juga OneDrive kan. Nak pakai OneDrive tu tak. Satu lagi saya kongsi lah, maknanya yelah banyak lah cloud sekarang ni, tak masalah pun. Okay, so jadi saya nak special kan file mendelay ni, sebab dia kadang-kadang besar. Ya, bayangkan kalau 2000 artikel tu kan, berapa banyak space dia. So saya tak gunakan OneDrive tu untuk sibukkan dengan artikel-artikel mendelay ni. Cloud storage, type kat Google free cloud storage. So ada banyak lah, ada tuan-tuan boleh tengok, compare dan sebagainya lah. Tetapi setakat ni yang saya biasa guna, yang saya guna lah, tuan-tuan boleh test lah yang mana. Ada banyak kan, ada banyak lah. Dropbox, PC Cloud, Google Drive, iCloud, iDrive, semua macam-macam ada lah. So yang biasa saya guna dan saya nak cadangkan adalah Dropbox. So Dropbox ni tuan-tuan boleh install dekat PC, install, kemudian kita boleh synchronise-kan dia. Okay, so nak tunjuk lah kan, dan tunjuk so macam mana cara dia. Macam biasalah tuan-tuan, kena register dulu. Okay, saya ambil dropbox.com, kemudian kita pergi kat sign up. Saya nak senang, saya pakai Google je lah. Okay, dah sign up. Okay, saya ambil je Dropbox basic plan ni. Basic plan ni free ke? Okay, so boleh download Dropbox yang untuk dekat PC ya. So saya download, installer. Kita tengok ni, install.
Tunggulah sekejap. Okay, dah siap install Dropbox. So klik next. Okay, so adalah Dropbox kat sini. Cumanya apa yang kita kena buat adalah kena login lah dulu. Login dulu dekat Dropbox. Email apa tu yang kita daftar tadi kan. Okay, make local file. Continue with basic. Jangan ambil semua. Antik je semua dulu. Okey, antik semua dulu. Klik now. Continue Dropbox. Okey. Okey, kita pergi kat dokumen. Okey, tengok pada Mendeley Library dan kita move to Dropbox. So dia akan berada di Dropbox. Kan Dropbox ni. Okay, so kita pergi balik semula ke option, kita check balik watch folder. Okay, watch folder. Tadi kita kat sini kan. Okay, so tukarlah, bukan kat situ lah. Kita ambil kat Dropbox dan pilih Mendeley ni. Okay, ni antik lah, antikkan semua Okay, so ambil dekat Dropbox Mendeley Library, apply dan okey. Okey, maksudnya apa? Maksudnya kalau kita buka balik Dropbox kita, buka balik Dropbox kita, untuk account ni ada di sini lah. Nampak? File ni ada kat sini, dah ada kat sini. Dah ada dekat cloud, ayat dia. Dah ada dekat awan. So bila kita pergi install Dropbox, kita pergi dekat komputer lain, just install je Dropbox balik semula, kan? Kalau komputer format ke apa semua, install Dropbox balik semula, pergi kat Mendeley, option, kan, option, watch folder, pilih balik semula Dropbox yang kita install. So saya memang macam itulah, maknanya untuk Dropbox ni memang saya khaskan untuk apa? Untuk artikel saja. Saya tak simpan benda lain lah. Untuk jurnal yang saya tulis, petisi saya simpan dekat drive, OneDrive. OneDrive tu yang Microsoft punya kan. Nah, kalau saya nak backup semua, saya baru simpan dekat Google Drive, contohnya. Masa sekarang ni dah banyak cloud, so tak payahlah kita nak simpan dalam pen drive kan. So guna cloud je. Dan lagi mudah, lagi selamat, lagi lagi lah macam tu. Okay, so tu step yang pertama. Pertama untuk kita guna Mendeley. Apa relate? Okay, kalau nak cerita kat sini, apa relate ni maknanya kalau seandainya kita ada terdownload 2 kali ke sebagainya, so ada masa tu kita klik je relate. Nanti so dia akan susun balik semula lah kalau ada relate tu. Okay, kemudian yang seterusnya yang perlu tuan-tuan tahu adalah add folder lah. Add folder. Okay, add folder ni tujuannya apa? Okay, tujuannya biasanya lah kalau tuan-tuan tulis thesis, kita akan ada paling kurang buat ada 5 bab kan, ada 5 bab. So saya akan biasanya kalau artikel tu memang saya cari untuk bab 1, so saya akan simpan lah semua artikel yang saya baru cari tu, saya simpan lah dekat bab 1. So caranya mudah, maknanya kita akan sediakan group lah. Okay, secara mudah je kita klik new folder. Okay, so dekat sini akan ada folder lah, folder. So type lah kat sini bab 1. Okay, so buatlah beberapa bab. So tujuannya apa? Tujuannya untuk mudah lah. Contohnya kalau katakan biasanya saya boleh lepas cari artikel, okay, saya klik all, Ctrl A, dan Ctrl A, dia tarik je semua.
semua artikel ni saya tarik masuk dekat bab 1. Okey. Bab 2 kosong ni. Bab 1. Dokumen memang ada semualah kan. Tapi bila kalau banyak artikel nanti tuan-tuan akan nampak lah perbezaan dia tu. Gunanya macam mana? Gunanya kalau saya katakan tujuannya tu adalah untuk bab 1, so saya klik kat sini. Saya cuma cari kat sini lah. So cari dekat ruang search yang bahagian atas ni lah, artikel yang kita dah ada. Artikel yang dah ada kita boleh cari kat sini. So maknanya tak adalah terganggu dengan artikel bab 2. Artikel bab 2 biasanya literature review kan. Bab 3 sekarang kita dah masuk metodologi. Bab 4 sekarang mungkin kita dah masuk analisis. So dia tu ada perbezaan. Contohnya perbezaan maklumat. Contohnya macam kita bab 4 ni lebih pada analisis. So analisis kita nak tengok artikel orang lain, macam mana orang lain buat analisis kan. Kita bukannya nak copy, nak carikan maklumat data kat dia, tapi nak tengok je. So kita masuklah dekat dalam bab 4. So sini akan jadi satu tempat simpanan rujukan lah bagi kita lah. Okay, so dan yang paling penting sekali dia adalah synchronize. Synchronize tu maksud dia tu synchronize dekat Mendeley, dekat website Mendeley sendiri, dekat library Mendeley kita ni. Kalau tak ada kat library Mendeley ni, bila kita download menggunakan Sci-Hub, okey, kita guna Sci-Hub, kemudian yang tu kita simpan dekat Dropbox. Okey, so itulah dulu saya ceritakan tuan-tuan mengenai tools penting untuk tuan-tuan buat penyelidikan. Okey, dan malu nak cakap sebenarnya. Kalau bukan malu nak cakap, saya terpaksa cakap lah kan. Sebab kalau tuan-tuan pergi kursus kat luar untuk belajar pasal Mendeley ni saja pun dah 150 dia ambil cas kan. Okay, so saya pun ni open pada YouTube, tak cas pun. Cuma kalau seandainya siapa yang nak menyumbang lah sedikit kata nak cari berkat manfaatnya tu, bolehlah ada link kat bawah tu, link Toyib Pay. So boleh tuan-tuan gunakan lah seandainya nak menyumbang dekat saya sedikit lah. Terima kasih. Maknanya tambah semangat lah saya untuk kongsi lagi. Ada banyak lagi sebenarnya kan, untuk kongsi lagi. Asalnya memang plan nak jual pun video-video macam ni, tapi yalah ada kekangan nak menguruskan laman web lagi dan sebagainya. So saya just publish sajalah di YouTube. Okay, so itu saja daripada saya. Jumpa lagi insyaAllah. Jangan lupa subscribe dan like. Okay, terima kasih. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.